Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Haifah Atira binti Yusof. Jadi hari ini saya akan bentangkan cadangan projek inovasi yang akan saya hasilkan pada semester ini. Baiklah, pertama kita lihat masalah yang saya ingin atasi. Masalah yang saya ingin atasi adalah murid sukar untuk memahami konsep kata hubung. Jadi, murid sering melakukan kesalahan tata bahasa. Sebagai contoh, kesalahan dalam pembinaan struktur ayat. Sebagai contoh, saya letakkan di bawah ini, Ahmad tidak pergi ke sekolah dan sakit. Jadi, penggunaan dan itu adalah salah dari segi tata bahasa kerana murid tidak faham konsep kata hubung itu tersendiri. Sepatutnya, Ahmad tidak pergi ke sekolah kerana sakit. Penggunaan kerana itu untuk kita menunjukkan sebab. Jadi sebab itulah murid melakukan kesalahan tata bahasa kerana murid tidak menguasai konsep kata hubung itu sebenarnya. Okey, yang kedua adalah murid tidak tertarik untuk memahami dan mendalami konsep kata hubung. Hal ini mungkin kerana pengajaran guru adalah bersikap konvensional yang bersikap chalk and talk, penggunaan buku teks, papan hitam. Hal ini menyebabkan murid berasa bosan kerana penerangan guru yang berjela-jela. Okey, jadi bila murid tiada rasa minat, jadi dia tidak mahu untuk belajar apa itu kata hubung yang sebenarnya. Okey, yang ketiga adalah murid tidak memahami fungsi kata hubung itu tersendiri. Seperti mana yang telah saya terangkan, murid tidak tahu fungsi dan ini untuk apa, kerana untuk apa, dan tetapi untuk apa, dan bila digunakan. Okey, jadi inilah masalah yang saya ingin atasi, dan masalah inilah yang akan saya bendung dengan mencipta satu inovasi. Okay, kita lihat kepada objektif inovasi. Pertama adalah murid berasa tertarik untuk belajar tentang kata hubung. Jadi apabila murid mula berasa tertarik, dia akan ada motivasi intrinsik dalam diri dia untuk belajar tentang kata hubung. Okey. Yang kedua adalah murid dapat mengenal pasti fungsi kata hubung. Okey, seperti dan. Okey, murid tahu dan ini digunakan untuk bentuk satu ayat apabila ada unsur yang sama. Okey, yang ketiga adalah murid dapat menguasai konsep kata hubung dengan jayanya. Apabila murid dapat kuasai konsep kata hubung ni, kita dapat kurangkan kesalahan tata bahasa dalam penulisan. Kita pergi kepada kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran saya adalah murid masalah pembelajaran. Dan subjek yang saya ingin fokuskan adalah subjek bahasa Melayu, tata bahasa iaitu kata hubung. Kenapa saya pilih murid masalah pembelajaran? Kerana murid masalah pembelajaran ini mempunyai kognitif yang sangat berbeza dengan murid tipikal. Mereka sukar untuk menghubungkaitkan sesuatu konsep, untuk bina konsep dalam pemikiran mereka. Okay. Murid masalah pembelajaran ini juga mempunyai ingatan yang tidak sama seperti kita. Kita mungkin boleh mengingat sesuatu itu dengan jangka masa yang panjang, tetapi berlainan dengan murid masalah pembelajaran. Sebab itulah saya cipta inovasi ini supaya murid masalah pembelajaran dapat menguasai konsep kata hubung sama seperti kita. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kajian lepas. Kajian lepas ini adalah antara artikel yang saya rujuk untuk dalam pembinaan inovasi saya. Jadi artikel yang pertama yang ditulis oleh Faizah bin Jaafar, tajuknya adalah BBM dalam pengajaran dan pembelajaran di Sekolah Menengah Kebahasaan Daerah Pontian. Okey, kata beliau di sini adalah penggunaan buku teks, papan hitam dan kartu tulis tidak mencukupi sebagai kaedah pengajaran guru dalam proses PDP. Bahkan penggunaan teknologi ini dapat menarik minat murid. Jadi apa yang ingin saya highlightkan di sini adalah penggunaan teknologi dapat menarik minat murid. Jadi apabila beliau berkata sedemikian, jadi inovasi saya ingin kaitkan dengan penggunaan teknologi supaya murid berasa berminat dengan inovasi saya itu. Kenapa penggunaan teknologi ini dapat menarik minat murid? Kita lihatlah era kita sekarang. Kita lihat kepada pembangunan kita sekarang. Teknologi ini menjadi tumpuan bukan sahaja kepada kanak-kanak,
malah orang dewasa seperti kita dan juga ibu bapa dan juga guru-guru juga berminat dengan teknologi ini. Jadi apa salahnya kita jadikan pendidikan kita dalam bentuk teknologi supaya murid-murid ini berasa lebih berminat. Okey. Yang ketiga adalah BBM berperanan untuk memudahkan pembentukan konsep murid. Berbanding kalau guru hanya menggunakan penerangan yang berjela-jela tanpa adanya bahan bantu mengajar, ini sangat menyukarkan murid untuk membentuk satu konsep untuk faham maklumat itu. Jadi bila adanya BBM, pelbagai diri murid dapat dirangsang dan murid juga dapat menerima maklumat itu dengan jelas. Baiklah, kita lihat kepada artikel kedua yang ditulis oleh Ismail bin Basirun dan tajuknya adalah kesan kaedah pengajaran multimedia interaktif dalam pengajaran seni visual. Baiklah, katanya di sini, kaedah penggunaan teknologi dapat mengelakkan berlakunya tidak faham dan salah tafsir. Jadi, mengapa beliau berkata sedemikian? Kerana apabila kita guna teknologi, murid dapat akses bahan tersebut bukan pada masa itu sahaja. Murid boleh akses di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Jadi berbanding dengan pengajaran secara face to face, mungkin akan berlakunya salah tafsir. Contohnya murid tersilap dengar, murid salah pandang dan sebagainya. Okey. Yang kedua adalah teknologi dalam pendidikan memberi kepelbagaian kaedah mengajar. Contohnya kaedah mengajar bukan sahaja berpusatkan guru, boleh ditukarkan kepada berpusatkan murid. Contohnya murid mengakses bahan di rumah. Jadi itu adalah berpusatkan murid. Yang ketiga, dapatan kajian Ismail bin Basirun ini, kaedah pengajaran multimedia interaktif meningkatkan pencapaian murid berbanding kaedah konvensional. Jadi apa yang saya highlightkan di sini adalah kaedah pengajaran multimedia interaktif. Inovasi yang saya hasilkan itu seharusnya ada multimedia interaktif itu. Okay. Juga daripada artikel yang sama, iaitu Ismail Basirun, memberi definisi multimedia. Katanya multimedia adalah segala bahan PMP yang menggabungkan unsur-unsur teks, grafik, animasi, imej, suara dan video. Dan katanya multimedia ini membolehkan pengalaman sebenar terhadap tajuk yang dipelajari. Ini kerana pengalaman sebenar ini dapat dibentuk kerana pengajaran guru ini merangsang deria murid, pelbagai deria murid. Contohnya bukan sahaja diri melihat, malah diri mendengar, malah diri sentuh juga mungkin akan terlibat. Jadi apabila diri murid dirangsang semaksimal yang mungkin, penerimaan maklumat itu semakin jelas. Okay. Murid dapat faham itu dengan lebih jelas. Berlakunya pemahaman pembentukan konsep yang mudahlah kepada murid. Okay. Seterusnya kita lihat kepada artikel yang ketiga yang ditulis oleh 3 orang penulis, iaitu Siti Zulaidah, Ma'in Shihah dan juga Azman, yang tajuknya Trend Pembelajaran Menggunakan Multimedia Interaktif dalam Bidang Pendidikan Teknikal, satu sorotan literatur. Maafkan saya. Okey. Katanya di sini, modul pembelajaran kendiri contohnya dalam bentuk cakera padat dapat menggalakkan pembelajaran kendiri dan mempertingkatkan mutu PDP. Kerana apa? Contohnya bila pembelajaran itu dalam bentuk cakera padat, murid boleh mengakses cakera padat itu di mana-mana sahaja dan bila-bila sahaja. Contohnya di rumah, dia nak belajar tentang sains, piramid makanan. Contohnya guru meletakkan segala bahan-bahan itu dalam cakera padat. Jadi bila murid kat rumah, murid hanya mengakses bahan itu di rumah mereka dengan bimbingan ibu bapa. Jadi mutu PDP ini sekaligus dapat ditingkatkan. Okey, yang kedua adalah PDP berpusatkan belajar dapat dibentuk. Seperti yang saya katakan tadi, murid dapat akses itu dengan sendirinya. Jadi sekaliguslah mutu pendidikan itu dapat ditingkatkan. Kalau murid sendiri yang tidak terlibat, bagaimana mutu pendidikan itu, mutu PDP itu dapat ditingkatkan? Okey.
Yang ketiga adalah pelajar dapat akses tanpa bimbingan guru, seperti yang saya katakan sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada kepentingan inovasi. Yang pertama, murid dapat mengakses aplikasi media pembelajaran kata hubung tanpa mengira waktu dan tempat. Okay, jadi kepentingan inovasi yang saya hasilkan ini, murid ni dapat akses pada bila-bila masa sahaja. Kalau dia nak akses di rumah, okey, dia boleh akses di rumah. Di shopping mall juga boleh. Okey, yang kedua adalah murid dapat memahami konsep kata hubung dengan mudah. Kerana apa? Kerana dia boleh akses, dia boleh ulang kaji kata hubung itu pada bila-bila masa sahaja. Jadi berlakunya pengukuhan di situ. Jadi murid akan lebih fahamlah kata hubung itu. Okay. Yang ketiga adalah fokus murid dapat ditingkatkan. Kerana apa? Kerana saya selitkan pelbagai media. Saya selitkan audio, saya selitkan video, saya selitkan animasi-animasi bergerak dan juga tulisan. Jadi murid ini akan berasa berminat. Kalau penerangan yang berjela-jela, fokus murid mungkin akan terganggu apabila murid sudah berasa bosan. Fokus mereka sudah tak ada lagi kalau guru dalam masa 30 minit, guru hanya memberi penerangan yang berjela-jela. Okay. Yang keempat adalah murid mempunyai motivasi untuk mengulang kaji pelajaran. Sebab dia boleh akses bahan itu di rumah mereka sahaja. Jadi mereka sendiri yang ada motivasi intrinsik untuk ulang kaji pelajaran, untuk mereka lebih faham tentang kata hubung. Yang kelima adalah murid didedahkan dengan kemahiran TMK. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, TMK ini telah menjadi sumber asas kita dalam kehidupan. Jadi kerana sebab itulah saya hasilkan satu inovasi yang berpandukan teknologi supaya murid ni didedahkan dengan kemahiran-kemahiran pada abad ke-21 tersebut. Okay, yang keenam adalah meningkatkan kemahiran menulis murid. Bila kemahiran, baik, maafkan saya, bila kesalahan tata bahasa ini kita dapat kurangkan, kemahiran menulis kita akan dapat dipertingkatkan kerana mutu penulisan kita itu akan bertambah lebih baik kerana tiada kesalahan tata bahasa. Okay, kalau kita ada kesalahan tata bahasa, contohnya kita tak tahu bagaimana nak menggunakan kata hubung, bagaimana maklumat yang ingin kita sampaikan dalam bentuk penulisan itu difahami oleh orang-orang yang membaca penulisan kita. Jadi sebab itulah kemahiran menulis ini dapat ditingkatkan apabila kesalahan tata bahasa kita minimumkan. Okay. Seterusnya kita pergi kepada anggaran kos. Pertama ialah Ice Spring Sweet 10. Harganya adalah kos RM1. Kenapa? Kerana saya menggunakan trial version. Kalau saya tak guna trial version, untuk saya akses Ice Spring Sweet 10 ini agak mahal kerana bayarannya adalah dalam bentuk USD. Jadi sebab itulah saya menggunakan trial version sahaja. Okey, yang kedua adalah dari segi internet, juga kos RM0 kerana saya menggunakan wifi percuma di perpustakaan desa kampung saya. Jadi setiap hari saya akan pergi ke sana kecuali pada hujung minggu. Okey, jadi jumlah yang saya perlukan untuk membina inovasi saya ini tiada kos yang terlibat. Okey. Jadi persoalannya di sini, apakah inovasi sebenar yang saya ingin hasilkan? Jom kita lihat. Okay, kita lihat video ni. Baiklah, berdasarkan video tersebut, kita dapat lihat apa sebenarnya inovasi saya. Inovasi saya adalah saya menyediakan satu aplikasi media pembelajaran interaktif iaitu tentang kata hubung yang bertemakan Didi and Friends. Jadi aplikasi yang saya cipta ini boleh diakses di telefon Android. Contohnya di telefon ini. Okay, boleh akses di telefon Android pada bila-bila masa sahaja dan di mana-mana sahaja.
Contohnya murid nak akses aplikasi tu di rumah, di shopping mall, kerana telefon kita bawa di mana-mana sahaja. Telefon ni sentiasa ada dengan kita. Sebab itu saya sediakan aplikasi kerana sangat mudah untuk murid akses bahan saya. Okey. Dan aplikasi yang saya cipta itu terkandungnya 4 menu utama, iaitu apa itu kata hubung, kenali kata hubung, jom berhibur dan jom buat latihan. Ini adalah rangka 4 menu utama saya itu. Ada apa itu kata hubung yang seperti saya katakan sebentar tadi. Jadi apabila murid nak akses apa itu kata hubung, mereka hanya tekan sahaja. Baiklah. Sekarang kita lihat apa isi-isi yang ada pada menu itu. Menu pertama, apa itu kata hubung. Di situ saya akan memperkenalkan kata hubung kepada murid supaya mereka dapat gambaran apa itu kata hubung yang sebenarnya. Okay. Yang kedua adalah kenali kata hubung. Di situ saya akan jelaskan jenis-jenis kata hubung. Contohnya ada kata hubung gabungan, pacangan dan berpasangan. Okey. Juga saya selitkan jom berhibur. Dekat jom berhibur ni adanya video. Jadi murid tak adalah berasa bosan untuk akses aplikasi saya ni. Sebab saya telah selitkan video supaya murid berasa seronok dan tertarik untuk akses aplikasi saya ni. Okey. Video ini video tentang Didi and Friends, nyanyian Didi and Friends iaitu Rasa Gembira. Dan menu yang terakhir adalah jom buat latihan. Di sini saya akan uji minat murid dan latihan tersebut terkandungnya 2 tahap. Tahap pertama dan juga tahap yang kedua. Okey, dalam membina aplikasi itu terlibat 3 perisian. Okey. Pertama adalah Microsoft PowerPoint. Kerana apa? Kerana Microsoft PowerPoint ni sangat mesra pengguna. Senang untuk saya mencipta media pembelajaran saya tu. Sangat mesra pengguna lah orang cakap Microsoft PowerPoint ni. Sebab di semua laptop adanya Microsoft PowerPoint. Okey, yang kedua saya gunakan iSpring Suite 10. iSpring Suite 10 ini untuk saya publishkan saya punya Microsoft PowerPoint dalam bentuk HTML. Dan yang ketiga adalah website to APK Builder. Website to APK Builder ini berperanan untuk jadikan media saya itu dalam bentuk aplikasi yang boleh di-install dalam telefon Android. Okey, jadi inilah perisian-perisian yang terlibat dalam pembinaan aplikasi saya. Okey, jadi bagaimana produk saya, iaitu produk aplikasi kata hubung saya ini akan dipasarkan. Pertama sekali seharusnya media sosial kerana media sosial ini menjadi tumpuan seantero dunia. Okey. Yang kedua adalah dari segi YouTube. Yang ketiga adalah Play Store. Okey, seperti kita tahu, Play Store ini terkandungnya berjuta-juta aplikasi yang boleh diinstall di telefon Android. Jadi saya akan letakkan aplikasi saya itu di Play Store supaya senang untuk murid-murid ataupun guru mengakses bahan tersebut. Okey. Yang keempat adalah di laman web saya. Okey, ini adalah link laman web saya yang telah saya bina pada 2 semester lepas. Okay. Jadi saya akan letakkan inovasi saya ataupun video inovasi saya itu di sini. Okay. Jadi kesimpulannya di sini, aplikasi yang saya hasilkan ini saya sangat yakin dapat menarik minat murid untuk belajar tentang kata hubung. Dan penghasilan inovasi saya ini memerlukan rujukan yang pelbagai sehingga terhasilnya sebuah aplikasi. Saya rujuk buku, saya ada rujuk artikel dan saya juga ada rujuk YouTube. Okey, penghasilan inovasi saya sekarang ini hampir 70%. Lagi 30% saya akan siapkan pada masa yang akan datang. Jadi saya akan tambah baiklah dari semasa ke semasa. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sebelum itu saya sampaikan serangkap patut. Nasi dihidang di atas meja. Kuah kari belum dirasa. Pembentangan diakhiri. Sekian sahaja. Maaf sekiranya terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.